Boleh dah. Okey. Sepok tak? Tak, boleh. Azmin, sila Azmin. Azmin? Tak. Boleh. Sudah. Tak dengar line Baca tadi. doa nak mula belajar. Boleh lah Fatah Amir. Azmin nak baca. Dia kata dia nak baca. Dah Azmin dia tak, line dia tak clear. Ustaz yang lag ada tak? Ustaz yang lag tadi. Oh, Ustaz yang lag? Ya, Ustaz lag sikit tadi. Patutlah Ustaz tak dengar. Boleh baca dah lagi? Oh, habis dah baca? Ada lagi. Tak mula lagi, tak mula. Okey, baca. Tak. Allah musta'in atau kawajiban kami nak oleh ya amal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Okey. Terima kasih Azmin macam doa tadi. Okey, kita terus kita sambung kepada tajuk kita usul fiqh ni. Usul fiqh ni tajuk yang paling saya rasa paling berat lah sebenarnya kan untuk kita faham. Jadi kamu kena tumpukan lebih sikit lah. Bagi tumpuan yang lebih sikit. Bersin ni. Tajuk apa? Tajuk hukum syarak. Kita sambung ni bab yang kedua, bawa usul fiqh. Bawa apa tak? Apa dia? Tak ada apa. Muka surat 64. Okey, muka surat 64. Kalau ada buku boleh tengok buku lah. Kalau tak nak tengok kat skrin ni, kalau nampak boleh tengok kat skrin. Okey, hasil antara yang kita akan belajar lah, fokus pada pagi ni. Okey. Yang pertama menyatakan pengertian hukum syarak. Okey, hukum syarak tu apa? Orang panggil hukum syarak kan, ada orang panggil istilah hukum agama, hukum Islam kan. Salah satu dia hukum syarak kita akan belajar. Okay, yang kedua menerangkan jenis-jenis khitab Allah. Khitab Allah tu apa nanti kita akan belajar lah. Okay. Yang ketiga menjelaskan pembahagian hukum syarak melalui nas-nas yang tertentu. Yang keempat menilai kepentingan pensyariatan hukum syarak kepada manusia. Okey, ini empat ni lah yang paling utama yang kita akan fokus pada hari ini. Okey, terus. Tajuk ni biar kira ustaz seorang je lah baca kan. Kalau kamu tak jelas ke apa, tak faham, boleh tanya terus. Okey. Pengertian hukum syarak. Okey, hukum syarak ni apa? Khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf sama ada berbentuk tuntutan, dia panggil istilah dia bahasa Arab dia al-iqtida, atau pilihan at-takhyir. Pilihan tu maksudnya at-takhyir ataupun keadaannya. Dia panggil al-wada'. Al-wada'. Okey. Khitab ni nanti kita tengok, khitab ni macam perintah lah. Kan bahasa mudah dia kita kata macam perintah Allah. Perintah Allah, suruhan Allah. Okey. Yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maksudnya perbuatan kita kan, kita hidup ni, kita manusia, kita apa? Kita ada pergerakan, kita ada apa? Kita ada setiap masa kita diisi. Kan? Setiap hidup kita ni, kita setiap hidup, setiap masa dalam kehidupan kita ni, kita akan isi dengan sesuatu perkara lah. Walaupun kita kata kita tidur. Tidur tu pun kita isi jugalah, isi dengan tidur. Kan? Kita pergi berjalan, kita pergi sekolah, kita pergi beli barang, kan? Kita duduk kat rumah. Kat rumah pula ada hubungan dengan mak ayah. Nanti menikah, ada suami, ada isteri, ada anak. Kat tempat kerja, ada bos, ada pekerja, ada kawan-kawan, kan? Kita pergi masjid, kan? Semua maksudnya setiap hidup kita tadi, dia berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Maksudnya kita ada perbuatan kita. Mukallaf ni, kita lah. Kan, mukallaf ni senang nak faham dia, orang Islam, baligh, kan, lepas tu kita berakal, tu orang mukallaf lah. Mukallaf ni maksudnya orang yang ditaklifkan dengan sesuatu perintah. Maksudnya kita ni, orang yang sihat ni,
Bukan orang yang sakit. Maksudnya Ustaz, orang yang apa? Yang mukallaf lah maksudnya. Kita ni orang Islam, kita berakal, kita baligh. Maksudnya apa? Ada hukum hakam yang kita tertakluk. Kan? Sebab tu bila Allah Ta'ala ciptakan kita, bukan cipta saja-saja dekat dunia ni. Bukan sekadar kita nak makan, minum, maksudnya berak, apa lagi kita buat? Cari duit, makan, buat. Bukan sekadar benda tu je lah. Kan maksudnya apa? Dia benda banyak peranan kita. Kan? Ataupun Allah Ta'ala sebut dalam Quran apa? Jadikan kita sebagai khalifah tu. Kan? Sebagai orang yang mentadbir dunia ni. Kan? Manusia yang takbir. Kan? Kita yang jaga gunung ganang, kita yang jaga haiwan tu yang boleh buat zoo kan. Okey, jadi maksud dia khitab Allah tadi, maksudnya perintah, suruhan inilah dia punya luas lagi lah, istilah dia panggil khitab. Kamu jangan guna kataan lain. Kamu kena guna kataan khitab Allah. Khitab Allah yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf, okey. Sama ada berbentuk tuntutan. Maksudnya perbuatan tadi maksudnya dia benda tuntutan lah. Maksudnya kita tengoklah iqtida' tu apa? Ataupun bentuk pilihan. Kita boleh pilih. Nak buat boleh, tak mau buat pun boleh. Okay. Ataupun keadaan kita panggil al-wada'. Okay. Nanti kita akan tengok lagi faham lah. Cuma kamu ingat dulu istilah ni lah. Khitab Allah. Lepas tu ada istilah iqtida'. Lepas tu ada perkataan at-takhir. Lepas tu ada perkataan al-wada'. Okay. Jenis-jenis khitab Allah. Okay. Khitab Allah ni ada 3. Kan, ada iqtida', ada takhir, ada wada' ataupun dipanggil al-wada'i. Okey, ada 3 ni je khitab Allah. Okey, yang senang dia al-iqtida'. Iqtida' ni apa? Ijab, tahrim, karahah, nadbun. Ni yang bahasa Melayu kita panggil apa? Wajib, haram, makruh, sunat. Hukum tu. Sebab apa hukum harus tak masuk? Harus dekat ni, takhir. Kan? Harus kan kita diberi pilihan. Kan? Kita diharuskan. Maksudnya diharuskan ni maksudnya bila hukum harus, nak buat boleh, tak mau buat pun boleh. Itu dipanggil takhir, pilihan. Adapun iqtida' wajib. Wajib dia kena buat lah. Tak buat berdosa. Kan? Sunat disuruh buat. Tapi kalau tak buat, tak berdosa. Kan? Haram, dilarang buat. Kalau buat, berdosa. Makruh, dilarang juga buat. Tapi larangan tadi dia tak sampai haram lah. Maksudnya apa? Kalau kita tak buat, dapat pahala. Kan? Apa bisa dengar ni? Ni benda biasa yang kita mengaji je. Ni mengaji teknikal. Maksudnya, hukum hakam yang kita nak mengaji selama ni, mai pada mana hukum hakam tu? Mai daripada ilmu usul fiqh. Sebab tu ilmu fiqh ataupun fiqh dia berkait juga dengan ilmu usul fiqh. Jadi hampa nak ingat kat sini khitab Allah terbahagi pada 3 lah kan. Iqtida', ingat yang iqtida' dulu lah. Ni cuma kena ingat lah istilah bahasa Arab dia lah. Ijab kan, ijab ni maksud dia wajib lah kan. Tahrim ni maksud dia haram, tahrim. Okay. Karahah, makruh, karahah lah. Okay. Nadbun ni maksud dia sunat. Kamu kena ingat istilah dia ni. Ijab, tahrim, karahah, nadbun. Okay. Kalau kita mengaji kitab-kitab fiqh dalam bahasa Arab memang kita akan jumpa lah. Biasa je benda-benda ni, istilah ni. Kan. Okay, takhir tadi yang harus tadi lah. Okay, harus tadi. Okay, nanti dia akan detail lagi. Ni baru kita mengaji basic dulu. Okay, wada'i pula. Wada'i dia ada 7 ni. Okay, nanti kita akan detailkan lah. Ustaz akan terang macam tu lah. Ni kita ingat. Kita faham dari segi apa? Pembahagian dia dulu. Wada'i dia ada 7 apa dia? Sabab, syarat, mani', batil, azimah, rukhsah, sahih. Kan? Ini berkait dengan hukum lah. Kan? Ada sebab lah hukum tu, ada syarat lah hukum, ada halangan dalam hukum. Hukum tu boleh apa? Dia boleh batal. Dia boleh sah. Sah ni, sahih ni sah lah. Okay, rukhsah. Rukhsah ni saya ingat kamu bisa dengar kot. Kan, rukhsah apa? Rukhsah salat. Apa dia? Jamak dan qasar. Jamak dan qasar salat tu termasuk dalam rukhsah lah. Rukhsah tu apa? Kelonggaran. Okay, azimah. Kan, azimah ni kita akan belajar kat lepas ni. Kan. Ni ingat dia sebenarnya. Pembahagian dia dululah.
Kan khitab Allah ni terbahagi pada 3, iqtida', takhir dengan wad'i. Ni dia punya bawah-bawah dia lah. Okey. Yang seterusnya, pembahagian hukum syarak. Tak sat. Pembahagian ni jenis-jenis khitab Allah. Kan atas sekali tadi dia pengertian hukum syarak. Maksud hukum syarak. Lepas tu dia kan takrif dia ada khitab Allah. Dia bagi tahu dulu jenis-jenis khitab Allah tu apa. Kan. Okey, yang seterusnya ni sambung balik hukum syarak tadi lah. Okey, pembahagian hukum syarak. Hukum syarak dia terbahagi kepada, okey, yang pertama. Tengok bilangan dia, kita tengok satu tadi. Dia ada banyak orang ni. Kita ustaz rasa tak ada habis hari ni kita mengaji setakat edan lah. Ada 2 hukum wad'i, taklifi, wad'i. Lepas tu dia buat 2 tu lah. Wad'i. Dia buat 2 je. Taklifi dengan wad'i. Allah terlekat pula lah. Okey, hukum taklifi. Hukum taklifi ni dia nak macam iqtida' lah. Tapi dia panggil taklifi. Okey. Khitab Allah yang menuntut untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya atau memilih untuk melakukannya atau tidak. Okey. Khitab Allah yang menuntut untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatu ni apa? Wajib dengan sunat. Meninggalkannya haram dan makruh. Memilih untuk melakukannya harus. Kalau pembahagian ke atas ni iqtida' dia ada 4 je. Takhir dia asing. Taklifi ni maksud dia apa? Iqtida' dan takhir sekali. Harus masuk dalam ni juga. Jadi kamu kena ingatlah hukum taklifi ni. Ingat khitab Allah yang menuntut untuk melakukan sesuatu, suruh buat. Suruh buat ada 2 lah. Wajib dengan sunat. Kan? Meninggalkan ada 2 juga. Haram dengan makruh. Yang ketiga apa dia? Memilih untuk melakukannya atau tidak. Yang ni apa dia? Harus. Kan benda harus kan, nak buat boleh, tak mau buat pun boleh. Okey. Kita pergi satu-satu. Ni baru dia punya huraian dia lah. Okey. Ijab. Ijab ni apa? Wajib lah. Tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara secara tegas. Kamu ingat bila apa beza wajib dengan sunat? Wajib dia ada perkataan apa? Secara tegas. Dia ada perkara apa? Secara tegas. Perkara tersebut menjadi wajib iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan mendapat dosa jika ditinggalkan. Okey. Wajib tadi maksudnya apa? Melakukan tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara secara tegas. Okey. Apa dia punya wajib tadi? Kalau buat dapat pahala, kalau tak buat berdosa. Ni benda wajib. Contoh apa? Contoh dalam yang dia bagi kat bawah ni lah. Wa aqimus salah wa atuz zakah. Dan dirikanlah oleh kamu akan sembahyang dan tunaikanlah zakat. Ayat ini mengandungi perintah untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Setiap perintah Allah adalah wajib dilakukan selagi tiada qarinah yang menunjukkan perintah tersebut hanya sunat atau harus dilakukan. Oleh itu ayat ini menunjukkan kewajipan salat dan zakat. Ini contoh ayat yang diwajibkan lah. Maksudnya siapa yang tak salat, dia berdosa lah. Kan? Siapa yang salat, dia dapat pahala. Tu wajib. Kan? Simple je ni. Okay. Yang kedua, sunat pula. Okay. Tuntutan untuk melakukan sesuatu perkara. Kan? Sama macam wajib juga. Secara tidak tegas. Tu beza dia. Kalau wajib dia, secara tegas. Kalau sunat, secara tidak tegas. Perkara tersebut menjadi mandub. Kan? Mandub ni apa? Sunat lah. Kan? Atau dikenali juga sebagai nafilah. Sunnah, mustahab. Ni istilah-istilah adalah bahasa Arab. Mandub,
nafilah. Kan orang panggil solat nafilah. Solat nafilah ni solat sunat lah. Ataupun orang panggil solat sunat. Solat sunat juga. Kan mustahab. Sama juga disunatkan, digalakkan. Iaitu mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Tu beza dengan wajib lah. Kalau wajib, buat dapat pahala. Kalau tak buat, dosa. Tapi kalau sunat, buat dapat pahala, tak buat, tak dapat dosa. Saya ingat hampa tahu lah ni. Kan tak tahu teruk sangat lah. Sebab kita duduk ngaji pada sekolah rendah lagi ni. Kan ni benda simple je. Okay. Contoh perkara mandub seperti terkandung dalam Al-Quran. Kan contoh pada ni. Ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Wahai orang yang beriman, apabila kamu berhutang dan diberi tempoh hingga ke suatu masa yang tertentu, maka hendaklah kamu menulis hutang dan masa bayarannya itu. Kan? Ayat ni dia, ayat ni maksudnya orang apa? Orang yang berhutang, dia disunatkan menulis. Okay? Dia disunatkan menulis. Dia tak sampai wajib lah. Maksudnya kalau dia tulis hutang dia, dia dapat pahala. Kalau dia tak tulis, dia tak dosa. Ni contoh nadbun. Okay? Nadbun, sunat. Dia punya pasangan dia wajib. Sampai ingat tu je. Pasangan dia wajib dengan sunat. Okay? Wajib suruh buat secara tegas. Sunat suruh buat juga. Tapi secara tidak tegas. Itu yang benda yang asas lah. Yang kamu nak kena teliti. Nak kena ingat. Okay? Oh ni dia punya huraian ni kat bawah ni kan. Perintah untuk menulis hutang dalam ayat ini tidak diwajibkan kerana terdapat pilihan dalam ayat lain untuk tidak menulis hutang seperti yang terkandung dalam firman Allah, fa in amina ba'dukum ba'dan falyu'addi alladhi tumina amanatah. Jika yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang, maka hendaklah orang yang dipercayai itu menyempurnakan amanahnya, hutangnya. Okay? Jadi ni dalil dia lah. Maksudnya dalil yang menunjukkan kata tak wajib lah, jadi sunat je lah. Okay? Jadi nadbun. Okay. Masuk yang ketiga pula, C. Kan Ustaz, kalau ikut Ustaz suka lagi dia susun wajib, sunat, haram, makruh lah. Tapi dia letak makruh dulu, tak apalah. Kan? Okay, karahah. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tidak tegas. Kan? Maksudnya apa? Dia suruh tinggal. Kalau sunat, suruh buat secara tidak tegas. Makruh pula, karahah, suruh tinggal secara tidak tegas. Kalau secara tegas, itu dia jadi apa? Dia jadi haram lah. Dia pasangan dia haram dengan makruh, wajib dengan sunat. Jadi yang ingat perkataan tu lah, secara tidak tegas ataupun secara tegas. Kalau karahah, secara tidak tegas lah. Perkara tersebut menjadi makruh jika ditinggalkan dan tidak berdosa jika dilakukan. Kan? Maksudnya makruh tadi bila sepatutnya kita tinggal lah. Kan? Dan tidak berdosa jika dilakukan. Kan? Benda makruh ni maksudnya kalau buat tak berdosa. Kan? Kalau buat dia masih lagi tak berdosa. Macam sunat tadi lah. Sunat ni patutnya kita buat. Tapi kalau kita tak buat tak berdosa lah sebab dia sunat je. Ni sama lah. Ni makruh je. Kan? Itu ayat kita lah. Kan? Okay. Contoh perkara makruh seperti yang terkandung dalam firman Allah. Wahai orang yang beriman, janganlah kamu bertanyakan kepada Nabi perkara-perkara yang jika diterangkan kepada kamu akan menyusahkan kamu. Okay. Ayat ini mengandungi larangan bertanya kepada Rasulullah kerana ia boleh membawa kepada implikasi yang tidak diingini. Namun begitu, dalam ayat yang sama, Allah memberikan kelonggaran kepada sahabat untuk bertanya kepada baginda dan ini menunjukkan bahawa larangan tersebut secara tidak tegas seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya.
Dan jika kamu bertanya mengenai ketika diturunkan Al-Quran, tentulah akan diterangkan kepadamu. Allah memaafkan kamu daripada kesalahan bertanyakan perkara-perkara itu yang tidak dinyatakan dalam Al-Quran, dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Lembut. Ini contoh apa? Contoh dalil berkaitan dengan makruh lah, kan? Maksudnya larangan supaya tak bertanya tadi, maksudnya dia tidak apa? Tidak tegas. Kalau tegas dia akan jadi haram lah. Okey. Kita tengok haram pula. Tuntutan untuk meninggalkan sesuatu perkara secara tegas. Kan? Sebab tu senang takrif ni. Kalau dia naik soalan, memang kamu boleh jawab lah. Tuntutan untuk meninggalkan. Kan? Kalau pula wajib, tuntutan untuk melakukan. Mudah ya tukar melakukan, meninggalkan. Tegas, tidak tegas. Okey. Haram ni secara tegaslah. Perkara tersebut menjadi haram, iaitu mendapat dosa jika dilakukan dan mendapat pahala jika ditinggalkan. Kan, benda haram ni kalau kita buat dosa, kalau tinggal dapat pahala. Contohnya perkara haram seperti yang terkandung dalam firman Allah, wala taqtulun nafsal lati harramallah. Dan janganlah kamu membunuh seorang manusia yang diharamkan oleh Allah. Janganlah kamu membunuh seseorang manusia yang diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya. Maksudnya apa? Larangan bunuh ni apa? Adalah hukum dia haram. Haram membunuh manusia. Okey. Okey, itu dia tahrim. Yang tu semua dia beradik belakang tu. Dia pasangan dia wajib, pasangan dia sunat. Okey, haram pasangan dia makruh. Kamu ingat itu pasangan dia. Okey. Ibahah pula. Yang ni yang takhyir ni. Kan, pilihan. Pilihan yang diberikan syarak kepada mukallaf sama ada untuk melakukan sesuatu atau meninggalkannya. Okey. Ibahah aja dia lain sikit. Ibahah ni maksudnya harus, kan? Maksudnya pilihan yang diberikan oleh syarak. Syarak ni maksudnya agama lah, kan? Pilihan yang diberikan oleh syarak kepada mukallaf sama ada nak buat ataupun tak mau buat, kan? Perkara tersebut menjadi mubah, iaitu tidak mendapat pahala ataupun dosa jika dilakukan atau ditinggalkan. Contoh perkara mubah seperti yang terkandung dalam firman Allah, wa kulu washrabu wa la tusrifu. Makan dan minumlah serta jangan pula kamu berlebih-lebihan. Ayat ini hanya menunjukkan keharusan makan dan minum, walaupun ia dinyatakan dalam bentuk perintah kerana terdapat perintah yang menunjukkan ia tidak diwajibkan, iaitu larangan supaya tidak berlebih-lebihan. Maksudnya apa yang harus kat sini? Makan dan minumlah. Nak makan pun boleh, tak mau makan pun boleh. Kan, tapi bukanlah maksudnya tiap-tiap hari tak boleh makan. Kalau tak makan, matilah kita, kan? Okay? Jadi maksudnya suruh makan ni bukanlah ayat suruh, bukan ayat wajib, kan? Tapi pada takhyir, pilihan kita. Kan, nak makan ataupun minum, kan? Maksudnya dalam ayat ni lah, maksudnya dia bukanlah perintah wajib suruh makan. Maksudnya apa? Dia termasuk dalam ibahah, diharuskan, kan? Kan macam kita ni lah, kita nak naik motor, hukum naik motor apa dia? Harus. Nak naik boleh, tak mau naik boleh. Cuma ada benda, perkara tu boleh jadi berubah jadi sunat tu boleh lah. Contoh, naik motor nak pergi sekolah. Kan, jadi sunat lah. Sebab apa? Dapat pahala lah, sebab kita naik motor nak pergi apa? Nak pergi belajar, nak menuntut ilmu. Kan, tapi secara umumnya naik motor tadi haruslah, kan? Petang-petang nak ronda, nak ronda kat taman, salah tak? Tak lah, dia benda apa? Harus. Nak naik boleh, tak naik pun boleh. Okay. Tapi kalau naik motor dengan power, bawa makwa ke, dia jadi dosa lah. Kan? Kalau naik motor saja tadi harus. Dia boleh berubah macam tu lah. Sama lah kita pergi pantai, nak pergi mandi kat pantai, hukum dia apa? Harus, kan? Tapi kalau pergi mandi kat pantai, kita tahu ada mak saleh, ada minah saleh,
Kan, yang pakai bikini ke, yang pakai spender saja ke, kan. Kalau kita tahu benda tu, kita pergi tengok benda yang haram, dia jadi haram lah pula. Kan, asal dia harus. Tapi kalau kita pergi awal pagi, tak ada siapa lagi, kita pun mandi dekat pantai tadi, tak ada orang. Kan, benda tu haruslah. Kan, nak mandi boleh, tak mau mandi boleh. Kan, maksudnya mandi pun tak dapat pahala, tak mandi pun tak dapat pahala, tak dapat dosa. Kan, sebab tu benda harus kan. Benda yang diharuskan ni maksudnya apa? Pilihan kita. Nak buat pun boleh, tak mau buat pun boleh. Okay. Sat dah. Sat mana mesej tak? Ustaz nak kena tengok ni juga ni. Apa Syazwani kata terima kasih dia masuk apa? Dia ada simulasi hafazan hari ni. Ustaz nak kena alert takut dia hantar link. Dia ada simulasi untuk hafazan. Ustaz dah. Okey. Kita ada apa lagi? Okey. Okey, setakat tu ada soalan tak? Pening tak? Kau tak faham apa langsung? Farah boleh Farah? Kan Lena berlaku dah. Ustaz duk sembang seorang apa? Boleh. Boleh. Amirah boleh Amirah? Boleh Ustaz. Boleh, alhamdulillah. Huzaifah boleh Huzaifah? Boleh. Boleh. Ni tak ada ah. Siapa terkeluar ni? Suha. Apa Ustaz tiba-tiba Ustaz lupa nama. Nasuha pergi mana? Ya aman Nasuha. Oh tapi lag sikit tadi ada yang apa tak jelas. Oh tak apalah nak buat macam mana tu yang lag tu tak payah. Tak apalah kalau tak faham apa boleh tanya dah. Okey. Kita habis satu dah tadi. Okey, itu tadi pada tadi. Pembahagian apa? Berkaitan dengan kita kata tadi dia lekat pada pembahagian hukum syarak. Okey, kamu jangan tukar kat atas ni lah. Kat atas ni tadi jenis-jenis khitab Allah. Kamu jangan tertukar lah. Okay? Yang kita tengah belajar sekarang ni pembahagian hukum syarak. Yang pertama tadi pada hukum taklifi. Ingat tu. Hukum taklifi ni ada apa? Ada 5 lah. Ada ijab. Kan? Ijab tu apa? Wajib. Kan? Lepas tu pada ada nadbun, sunat. Okay? Lepas tu ada apa? Ada karahah, makruh. Okay? Yang keempat ada apa? Ada tahrim, iaitu haram. Dan yang kelima ada ibahah, harus. Jadi ada 5 lah. Hukum taklifi tadi ada 5. Okay. Cuma kamu nak kena ingat dari segi nama tu. Okay. Tahrim, nadbun, kan, ibahah, ingat. Lepas tu ingat apa? Maksud dia sekali lah. Kan. Dan kamu kena ingat juga sikit apa dia? Contoh macam haram dia. Kalau kita kita buat dapat dosa, kita tinggal dapat pahala. Benda-benda tu kena ingat lah. Macam wajib lah. Buat dapat pahala, tak buat berdosa. Dia terbalik dengan haram. Okey. Terus kita pergi yang kedua, pembahagian hukum syarak yang kedua. Apa dia dipanggil hukum wadai. Yang ni payah sikit lah. Saya rasa kita boleh berhabis hukum wadai ni pun okey dah hari ni. Kita cuba cepatkan lah. Tak boleh nak cepat sangat, takut umur tak faham pula. Yang kepentingan panjang. Tak ada kepentingan ni simple je pada Ustaz. Yang nak kena faham ni yang teknikal ni lah hukum wadai. Betul lah hukum wadai ni. Okey. Hukum wadai pula. Okey, hukum wadai ada berapa? Kita kira dulu lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 hukum wadai. Hukum taklifi ada 5. Hukum taklifi senang lah sebab kita daripada kecil kita tahu dah. Kan, kalau hukum dia tak boleh lari pada 5 lah. Wajib, sunat, haram, makruh, harus. Dia ada tu je. Kalau soalan tanya hukum, 5 tu lah kamu jawab. Apa hukum merokok? Haram. Apa hukum salat? Wajib. Apa hukum couple? Kan, haram. Apa hukum mendedahkan aurat?
Haram. Apa hukum Apa hukum berpuasa pada bulan Ramadan? Wajib. Apa hukum berpuasa pada hari tasyrik? Haram. Apa hukum? Hukum tu lah. Hukum tu dia tak lari pada 5. Jadi tak bolehlah jawab bila dia tanya soalan hukum, kamu kata apa? Kita diharuskan, kita diwajibkan, kita disunatkan. Jangan guna ayat tu. Kita guna terus. Hukum dia sunat. Hukum dia wajib. Tak mau kita guna buat ayat kita disunatkan tu. Bukanlah tak boleh, tapi bila nak soalan hukum tu, kita fokus pada benda tu lah, hukum tadi. Loh, tunda pula. Ya Allah. Ustaz. Ustaz tak tahu. Hafazan. Salah. 12 hingga 31. Mana tunda bila? Oh, tu dia. Nampak lagi. 3 Ogos. Buat tak perasan surat ni. Ustaz mesej maklum kat Wani jap. Takut dia tunggu. Mana nombor dia tau. Allahu Akbar. Sibuk bagi ni. Sekejap 0959. Sekejap lah. Mana ni? Okey. Okey, hukum wadai. Okey. Ini apa? Ada orang masuk lah. Oh, Amir. Amir Yahya siapa? Amir Yahya tu nak suruh. Ni Ustaz. Amir Yahya tu nak suruh dia. Saya guna email saya sebab phone saya habis bateri. Lepas tu lain slot. Oh. Saya guna laptop ayah. Okey. Takutlah ayah dan suruh nak belajar kau. So, saya Ustaz. Dah. Dapat ajak kelas dewasa pula. Okey. Hukum wadai ya. Okey, hukum wadai. Khitab Allah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab kepada sesuatu hukum atau syarat atau mani', sahih atau batil, azimah atau rukhsah bagi sesuatu hukum syarak yang berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Okey, hukum wadai ni apa? Maksudnya apa? Khitab Allah yang menjadikan sesuatu itu sebagai sebab. Kalau macam hukum hakam 5 tadi, apa dia? Wah, Ustaz tengok mesej tak fokus. Bila hukum yang 5 tadi, dia hukum hakam. Okey, hukum wadai ni maksudnya hukum di sebalik tu. Kan? Maksudnya kita kaji, kita usul fiqh ni, dia kaji dari segi pendalilan. Maksudnya tengok ayat Quran tu dari segi sebab dia, sebab apa? Sebagai sebab kepada sesuatu hukum. Syarat kepada sesuatu hukum. Mani' kepada sesuatu hukum. Sahih atau batil, azimah, rukhsah. Kan? Maksudnya nanti kamu akan faham lagi lah bila apa? Bila kita ambil contoh lagi. Okay, jadi itu beza dengan hukum taklifi. Hukum taklifi ni senang lah. Kan? Yang haram, sunat, wajib semua ni. Kan? Tapi wadai ni kita tengok sebab dia. Kan? Sebab, syarat, penghalang, sah ke, batal ke. Okay? Azimah dia, rukhsah dia. Okay? Okay.
Yang pertama dulu kita pergi. Okey, yang pertama. Jadi lah ni nak ingat apa? Nak ingat pembahagian hukum syarak ada dua. Hukum taklifi, hukum wada'i. Hukum taklifi ada 5 hukum tadilah yang kita belajar tu. Kan? Haram, makruh, wajib, sunat, ibahah ataupun harus. Okey. Okey, hukum wada'i pula. Yang pertama sebab. Kan. Perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai pencetus kepada sesuatu hukum syarak. Okey. Ia bermaksud sesuatu hukum itu wujud jika wujud sebab. Maksudnya ada sebab baru ada hukum. Tak ada sebab tu, tak adalah hukum tu. Tu maksud sebab. Okey. Ni dia tulis kat sini kan. Hukum itu wujud jika wujud sebab dan hukum tersebut tiada jika tiada sebab. Contohnya sebab seperti yang kita kandung dalam ayat Al-Quran ni. Contoh dia. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Perempuan yang berzina dan lelaki yang berzina, hendaklah kamu sebat tiap-tiap seorang daripada kedua-duanya 100 kali sebatan. Okey. Ustaz baca dulu lah, Ustaz terang. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan supaya lelaki dan wanita yang berzina disebat sebanyak 100 kali sebatan setiap seorang. Perintah ini menunjukkan bahawa zina adalah perbuatan yang diharamkan oleh Islam dan ia telah dijadikan sebab bagi kewajipan melaksanakan hukuman sebat kepada penzina. Okay. Jadi maksud dia apa? Maksud kat sini, apa yang sebabnya? Sebab tadi zina tu lah. Zina tadi menjadi sebab kepada kewajipan sebat 100 kali kepada penzina tadi. Kalau tak ada zina tadi, tak ada lah hukuman sebat. Tu maksud dia. Tu maksud dia sebab. Okay. Berzina tadi menjadi sebab kepada hukuman 100 kali sebatan tu. Kalau tak ada orang berzina, tak ada lah hukum tu. Kan? Macam solat. Solat dia ada sebab tak? Tak ada lah. Memang solat. Kita kena solat. Satu hari 5 kali. 5 waktu. 5 kali. Kan? Dia ada sebab. Tak ada sebab lah. Kan? Bukan semua hukum hakam ada sebab. Tapi bab zina ni ada sebab. Sebab apa? Zina tu lah. Zina tu menjadi sebab kepada hukum 100 kali sebatan. Boleh tak tahu? Boleh faham tak? Ulang, dia kena ambil masa sikit tanya. Ustaz harap hampa faham lah. Ustaz memanglah faham. Ustaz mengaji 2 kali dah. Kan? Masa SPM pun mengaji, masa perikat belajar ijazah pun mengaji. Kan? Benda ni berulang je. Kan? Ustaz-ustazah ni biasa kami mengaji memang berulang. Sebab itulah kita makin pandai tu kan. Sebab itulah makin tahu sebab berulang. Kan? Cuma berulang dan detail lagi lah. Lebih detail daripada yang kita belajar ni lah. Okay? Okay, itu yang pertama. Sebab. Yang kedua pula, syarat. Kan? Syarat dengan sebab ni dekat. Kamu kena faham betul lah. Kita tak jadi tukar lagi. Syarat pada perkara yang membolehkan sesuatu hukum itu wujud dan ketiadaannya menyebabkan ketiadaan hukum. Namun begitu, syarat boleh wujud tanpa wujudnya hukum. Contoh dia syarat. Okay. Ni berkaitan apa ni? Alhamdulillah. Contoh dia, ayat berkaitan dengan wudu. Kan? Ini cerita apa ni? Wahai orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, faghsilu wujuhakum. Basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ilal marafiq. Dan basuh apa? Kedua-dua belah tangan hingga ke siku. Wamsahu biru'usikum. Dan sapulah sebahagian daripada kepala kamu. Wa arjulakum ilal ka'bain. Dan basuhlah kedua-dua belah kaki kamu sampai ke buku lali. Ni dalil ayat Quran tentang wudu. Okay. Ayat ini menjadikan wudu sebagai syarat sah salat. Okay. Maksudnya kita nak sembahyang, kan? Mesti ada apa? Mesti ada wudu.
Itu yang jadi syarat tu. Maksudnya wuduk ni adalah syarat kepada sahnya salat. Kalau kita sembahyang terus tanpa ambil wuduk, tak sahlah salat kita. Sebab apa? Sebab wuduk tu sebagai syarat. Kan? Sama je macam Ustaz sebut. Macam mana kamu nak ingat ni? Kamu ingat contoh ni je lah. Kan? Dia tak naik contoh lain. Kan? Contoh macam sebab tadi. Ingatlah contoh berzina tadi. Syarat ni pula ingat contoh wuduk. Kan? Itu beza kamu ngaji SPM dengan ijazah. Kalau ngaji ijazah dia tak naiklah soalan dalam buku ni, dia naik soalan-soalan yang lain. Dia memang nak uji kefahaman kita. Macam kamu ni dia tak uji sangat kefahaman. Dia uji dari segi apa kamu ingat ke tak? Okay? Kamu ingat ke tak? Okay, jadi untuk syarat kamu ingat contoh dia apa? Contoh dia wuduk. Wuduk ni sebagai syarat sah salat. Okay? Syarat kepada sahnya salat. Tak ada wuduk, tak sahlah salat. Tu jadi syarat. Beza dengan sabab tadi. Kalau tak berzina tadi, kalau tak ada zina, dia tak ada sebab untuk adanya dia jadi sebab kepada adanya sebatan 100 kali sebatan tadi. Tu sebab. Syarat pula wuduk. Okey. Yang ketiga, mani', penghalang. Kamu ingatlah sabab, syarat, mani'. Mani' ni apa? Perkara yang dijadikan oleh syarak sebagai penghalang kepada kewujudan hukum atau sebab hukum. Tak sah sebab jadi syarat. Hak ni pula penghalang pula. Dia menghalang daripada adanya wujudnya hukum tadi. Dia jadi penghalang. Mani'. Okay, mamnu'. Kan? Kita belajar bahasa Arab. Mamnu' at-tadkhin. Dilarang merokok. Kan? Mamnu'. Mani' lah. Okay. Contoh mani' yang menghalang kewujudan hukum seperti yang terkandung dalam sabda Rasulullah. Ni contoh dia. Apa dia? La yarithul muslim al-kafir wa la yarithul kafir al-muslim. Seorang muslim tidak boleh mewarisi harta seorang kafir dan seorang kafir tidak boleh mewarisi seorang muslim. Dalam hadis ini Rasulullah melarang seseorang muslim mewarisi harta pusaka yang ditinggalkan oleh kaum kerabat yang bukan beragama Islam, dan begitu juga sebaliknya. Larangan ini menunjukkan bahawa perbezaan agama adalah penghalang kepada pewarisan harta pusaka. Kita kata logik macam ni lah. Kita kata seorang lelaki ni dia ada anak, kan? Kita kata dia ada anak, ada isteri, kan? Bila meninggal, hartanya sepatutnya dapat dekat isteri dengan anak dia lah. Itu kita kata hukum asal dia. Tetapi jika salah seorang anak dia tiba-tiba kita kata murtad, keluar daripada Islam, auzubillah lah, kan? Okay? Dia murtad, dia keluar daripada Islam, jadi apa? Jadi bila dia jadi orang kafir, dia tidak layak dapat harta daripada ayah dia. Sebab apa? Sebab mani', penghalang. Sebab apa? Sebab ada hadis ni lah. Maksudnya orang Islam dia tak boleh warisi harta kepada orang kafir, dan begitulah sebaliknya. Orang kafir pun tak boleh juga. Sama juga isu dia macam seorang lelaki ni dia lahir dalam keluarga Kristian contoh. Lepas tu bila dia besar, dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia tidak berhak untuk mewarisi harta ayah dia dengan mak dia yang bukan Islam tadi. Dua-dua contoh tu boleh lah. Kan? Jadi apa? Jadi mani', penghalang. Sebab apa yang penghalang tu? Agama tadi. Perbezaan agama adalah mani' ataupun penghalang kepada pewarisan harta pusaka. Okay, itu dia mani'. Contoh apa? Contohnya ni lah, mengingat. Tidak boleh mewarisi harta pusaka tadi. Orang Islam tidak boleh mewariskan harta pusaka kepada orang kafir. Orang kafir juga tidak boleh mewarisi harta kepada orang Islam. Ni contoh mani'. Okey, ada lagi. Kan, contoh mani'. Dia tersambung ni, mani' yang ni, sambung. Contoh mani' yang menghalang sebab hukum. Ni juga contoh yang kedua dia bagi.
Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadah haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Ayat ini mewajibkan orang yang mempunyai kemampuan untuk mengerjakan haji. Oleh itu, ketidakmampuan adalah penghalang kepada kewajipan ibadah haji. Maksudnya orang yang wajib tunaikan haji ni apa? Orang yang mampulah. Kan? Orang yang tak mampu, orang tak mampu tadi sebagai penghalang dia. Jadi mani', maksudnya dia tak berdosa lah, tak boleh tunaikan haji. Sebab apa? Sebab dia tak mampu. Itu juga contoh mani'. Okey, yang keempat, sahih. Perbuatan mukallaf yang cukup rukun dan syaratnya. Perbuatan yang sahih akan memberikan kesannya dari sudut syarak seperti salat yang memenuhi rukun dan syaratnya. Kesannya ialah seseorang mukallaf itu terlepas daripada dosa dan tidak perlu mengulangi atau qada salat tersebut. Sahih ni bahasa mudah dia, sah lah. Kan bila kita semayang, kita buat rukun semayang, kan cukup kan, ada sujud, ada rokok, berdiri betul, kita baca surah Al-Fatihah, kita selawat dalam tahiyat akhir, kan kita baca tasyahud akhir ataupun tahiyat akhir, kan maksudnya rukun kita lengkap. Kan kita pun tadi ambil wuduk dulu sebelum semayang, kan cukup lengkap. Jadi sah lah solat kita. Kan bila sah, barulah kita kata terlepas daripada dosa dan kita tak payah nak qada. Kan macam orang yang tengah-tengah semayang dia terkentut, kan batal solat dia, kena pergi ambil wuduk lain, semayang lain. Sebab apa? Sebab tak sah lah, sebab tidak memenuhi syarat tadi. Sebab apa? Sebab dia terkentut, sebab batal wuduk dia dan juga batal solat sekali lah. Okay. Yang seterusnya, batil. Batil ni lawan kepada sah lah, batal. Kan batil ni maksudnya batal. Kan macam Ustaz rasa terkentut, tak salah. Perbuatan mukallaf yang tidak cukup rukun dan syaratnya. Perbuatan yang batil tidak memberikan kesannya dari sudut syarak. Alhamdulillah. Ia tidak memberikan kesannya dari sudut syarak seperti salat yang tidak memenuhi rukun dan syarat. Salat tersebut tidak membebaskan seseorang mukallaf daripada dosa dan dia perlu mengulangi atau qada salat tersebut jika telah tamat tempoh. Jika telah tamat waktu. Jadi ni untuk yang batal lah. Batal kena buat semula lah. Kan macam orang perempuan kan. Orang perempuan biasa puasa. Hari itu puasa lah, puasa bulan puasa kan, bulan Ramadan. Puasa. Mai tengah hari tiba-tiba ada period, kan ada darah, batal lah. Jadi hari itu dah hari seterusnya sampailah period dah habis. Maksudnya kalau 7 hari itu nanti kena gantilah hari lain, bulan lain. Itu contoh lah. Macam Ustaz bagi contoh tadi macam semayang terkentut tadi kan. Sama juga macam ni bab puasa samalah kan. Jadi batil ni maksudnya batal lah. Maksudnya ada perkara yang kita buat tu dia tidak memenuhi rukun ataupun syarat. Kan? Tak memenuhi rukun ataupun syarat tadi. Jadi dia masuk dalam batil. Batil ni maksudnya batal lah. Sahih tu maksudnya sah. Kamu nak mudah kamu ingat. Okay. Yang F pula. F ni yang berapa dah tau? 6 tak? 6. Azimah. Azimah ni apa? Perkara yang disyariatkan pada permulaannya dan bukan disyariatkan kerana wujudnya halangan. Contoh azimah adalah seperti melakukan salat zuhur 4 rakaat, tidak memakan bangkai dan berpuasa pada bulan Ramadan. Azimah ni maksudnya hukum asal. Kan kita salat zuhur 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, asar 4 rakaat. Maksudnya itu kita panggil apa? Azimah. Semayang yang asal. Sebab azimah ni lawan dia rukhsah. Maksudnya puasa apa? Kita puasa bulan Ramadan. Kan? Okey. Lawan dia rukhsah. Sebab apa? Perkara yang disyariatkan disebabkan wujudnya halangan untuk melaksanakan perintah asal syarak. Kan? Contoh tadi semayang lohok 4 rakaat. Tu azimah.
bila kita musafir, kita boleh rukhsah. Maksudnya sembahyang zuhur tadi 4 rakaat, kita qasar jadi 2 rakaat. Itu kita panggil rukhsah. Jadi salat zuhur yang 4 rakaat tadi, kita qasar jadi 2, hak tu kita panggil rukhsah. Salat zuhur yang 4 rakaat, waktu biasa kita sembahyang kat rumah kita ni, hak tu kita panggil azimah. Okay. Puasa bulan Ramadan, kita panggil azimah. Macam orang perempuan, Ustaz bagi contoh tadi period kan. Ganti puasa bulan lain. Hak tu dah panggil, dia panggil macam rukhsah. Sebab kita tak puasa bulan Ramadan dah. Kan, puasa bulan Syawal ke, ataupun ada orang tak ganti lagi ke, lepas ni puasa bulan apa? Bulan Zulqa'dah ke, puasa lepas ni bulan Muharram ke, ganti balik bulan Ramadan. Kita panggil apa? Rukhsah. Samalah. Kan, dia bukannya kita orang yang musafir ni juga dia boleh apa? Dia dibenarkan untuk berbuka puasa. Maksudnya dia dibenarkan tak berpuasa pada bulan Ramadan. Kan, maksudnya dia tak puasa sehari. Kita kata dia naik dia pergi berjalan ke, pergi sampai Johor ke, lepas tu dia tak puasa. Kan nanti dia ganti baliklah bulan-bulan yang akan datang. Yang tu kita panggil rukhsah. Kan, jadi kamu bezakanlah. Okey. Contoh sikit ni bagaimana? Contoh rukhsah seperti melakukan salat secara jamak dan qasar. Kan gabung. Jamak ni gabunglah. Zuhur dengan asar sembahyang dalam waktu zuhur. Zuhur dengan asar sembahyang dalam waktu asar. Itu dipanggil jamak takdim dengan takhir lah. Kan? Qasar pula pendek. 4 rakaat jadi 2. Kan? Ni ketika apa? Ketika musafir. Okey. Memakan bangkai ketika kebuluran yang boleh mengancam nyawa. Kan, tak ada makanan dah. Kan. Jadi bangkai tu je yang ada. Jadi darurat tadi maksudnya apa? Ni ketika rukhsah. Ketika azimah tak boleh lah. Sebab makanan banyak, buat apa? Makan bangkai. Kan. Tapi kalau keadaan darurat, dia jadi rukhsah, ada kelonggaran, kita boleh makan bangkai. Dan tidak berpuasa ketika bermusafir pada bulan Ramadan. Ni contoh Ustaz bagi dah, tak salah. Kan? Jadi rukhsah maksudnya berpuasa ketika musafir pada bulan Ramadan. Maksudnya tidak berpuasa. Kalau puasa tu azimah lah. Memang kita sepatutnya kita puasa bulan Ramadan. Kan? Tapi bila kita tak puasa, itu kita panggil rukhsah. Habis kat situ. Ni lebih pada kesimpulan dah ni. Kepentingan ni. Ada soalan tak? Clear tak? Hidayah ada soalan Hidayah? Boleh faham tak? Faham Ustaz. Faham tak? Alia boleh faham tak Alia? Alia ada Alia? Ada, boleh Ustaz. Boleh. Okey, Alhamdulillah. Boleh hisap habis sikit lagi lah. Kita habis tu lah ni. Ini simple je ni. Kita baca ringkas-ringkas je. Kepentingan pensyariatan hukum syarak kepada manusia. Okey. Maksudnya sebab apa penting Allah Ta'ala adakan hukum syarak. Maksudnya kita ni sebagai manusia dan sebagai seorang Muslim, dia ada peraturan dia. Kan? Dia bukan boleh ikut suka hati je. Kan? Sebab tu ada hadis sebut dunia ni sebenarnya dia macam bagaikan penjara untuk orang yang beriman. Sebab apa? Sebab apa macam bagaikan penjara? Dia disebut sebab kita ni ada peraturan, ada benda yang kita tak boleh buat. Kan? Jadi dia macam penjara lah. Sebab kita tak bebas sepenuhnya, walaupun kita ni sebagai kita orang merdeka pun sebenarnya kita tak boleh buat semua benda. Kan? Sebab apa? Tujuannya sebenarnya agama nak bagi apa? Nak bagi kita juga pun kan, supaya apa? Kita sendiri manusia ni teratur, kita ikut peraturan yang sebenar, dan benda ni apa? Akan memberi kehidupan kita ni lebih tenang, lebih aman kan. Allah Ta'ala haramkan mencuri. Kan, bayangkan kalau Allah Ta'ala membenarkan mencuri. Rosak dunia ni. Kan, kita pun takut kita curi hak orang ataupun orang curi hak kita. Kan. Jadi banyak lagi lah. Bab zina lah, minum arak lah, benda muamalat dan sebagainya. Benda ni, syariat ni, hukum syarak ni untuk apa? Dia hikmah ni untuk kita juga sebenarnya. Kan, okey. Yang pertama, syariat memberi petunjuk kejayaan yang hakiki kepada manusia di dunia dan di akhirat.
Hal ini kerana manusia ialah hamba Allah yang lemah. Jika mereka tidak mengikut petunjuk hukum syarak, kehidupan mereka akan menuju kepada kehancuran. Kehidupan dunia ialah hanyalah sementara dan kejayaan yang hakiki bagi manusia adalah apabila mereka berjaya masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Allah Taala yang cipta kita, Allah Taala yang lebih mengetahui kita ni macam mana. Macam Ustaz suka bagi contoh, macam orang kan, manusia dia buat peti ais. Kan? Kalau kamu perasan, kalau kita beli barang-barang elektrik, kita akan dapat manual dia. Kan? Macam peti ais Ustaz, lama dah lah. Ustaz rasa beli berapa tahun dah? Lebih, tak tahu, rasa sekitar 7-8 tahun dah. Kan? Manual dia apa? Maksudnya peti ais ni, yang lama lah, jadi baru Ustaz tahu lah. Contoh tiba-tiba elektrik tak ada. Kan? Ais dekat bahagian atas tu, kan kita letak ikan, ayam yang sejuk, yang beku tu kan. Bila elektrik tak ada, dia akan apa? Dia akan jadi cayak. Bila cayak, ayak tu pergi mana? Ayak tu dia akan turun pergi ke bawah peti ais, dia ada satu bekas. Kan? Bekas tu kalau lama-lama kita tak buang, dia akan melimpah. Jadi dia ada skru dia lah. Kita buka, kita kena buang, kita buang ayak tu. Kamu try check peti ais kamu lah. Kalau tak ada tu mungkin canggih lah. Biasanya sebab kalau ayak tu dia tak buat saluran tu, nanti ayak tu boleh turun terus lah. Basahlah rumah kita. Jadi dia buat kat bawah tu. Tu manual lah tu. Contoh Ustaz bagi kan. Orang manusia dia buat peti ais. Dia yang buat peti ais. Dia tahulah peti ais tu macam mana. Apa yang terbaik untuk peti ais. Kan. Jadi Allah Ta'ala, logik dia. Allah Ta'ala yang cipta kita. Allah Ta'ala yang lebih tahu. Apa yang nak atur lah hidup kita ni. Kan. Apa peraturan yang patut kita ikut. Kan. Sebab itulah manusia ni kalau dia tak ikut agama, dia akan rosak. Kan. Dia akan rosak, dia akan hancur dan ketamadunan dia pun akan rosak. Sebab tu nanti kalau kamu masuk universiti, semester pertama kamu akan belajar tentang tamadun. Itu tujuan Malaysia pun buat silibus kat universiti mana pun, dia mesti ada silibus tentang titas. Titas tu singkatan dia lah. Sebab aku tak ingat penuh dia apa. Tamadun Islam ke apa nama penuh dia. Lama dah mengaji pun. Kan siapa masuk ni? Anwar. Okey. Jadi manusia ni samalah bila Allah Ta'ala ciptakan kita, Allah Ta'ala yang lebih mengetahui. Sebab tu dia ada hukum hakam apa semua ni untuk apa? Dia lah dia untuk kebaikan kita juga. Okey. Tu Allah Ta'ala sebut apa? Sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya akan dimasukkan oleh Allah Ta'ala ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Okay. Yang kedua, syariat menjadi keadilan, kesaksamaan antara manusia dengan menentang kezaliman. Adil dan rahmat merupakan sifat bagi Allah. Oleh itu Allah melarang manusia untuk tidak berlaku adil atau saling menzalimi antara satu sama lain. Hal ini kerana kezaliman tidak pernah mendatangkan kebaikan kepada manusia di dunia dan di akhirat. Jadi sebab tu ada hukum hakam. Daripada hukum hakam ni lah adanya mahkamah syariah, adanya hukum, adanya undang-undang Islam daripada hukum syarak tadi. Sebab tu kita ni kalau kamu tengok kan, inilah beza Islam dengan agama lain. Kita tengoklah bab apa pun, semua ada hukum dia. Kan? Hukum suami isteri ada. Kan? Hukum kita lepas kita kencing, kita berak, ada hukum dia. Kan? Ada hukum apa berkaitan dengan negara. Kan? Ada hukum berkaitan dengan muamalat. Kan? Perbankan kan? Ada nak simpan duit, jual beli, semua ada hukum. Sekecil-kecil perkara sampai sebesar-besar perkara. Kan? Tak ada lah agama lain. Kan? Adalah Islam je. Sebab apa? Sebab Islam ni kita ambil daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Kan? Al-Quran ni daripada dulu tak ada siapa petikai kata dia kitab yang direka. Tak ada siapa. Orang kafir pun tak boleh nak lawan. Kan? Orang Arab sendiri yang pakar bahasa Arab pun dia tak mungkin dia boleh buat ayat macam Al-Quran. Kan? Nak kata apa? Benarlah Al-Quran ni daripada wahyu daripada Allah Ta'ala. Okay? Ni dalam surah An-Nahlu. Allah Ta'ala sebut apa? Sesungguhnya Allah menyuruh berlaku adil dan berbuat kebaikan serta memberi bantuan kepada kaum kerabat.
dan melarang daripada melakukan perbuatan-perbuatan yang keji dan mungkar serta kezaliman. Dia mengajar kamu dengan suruhan dan larangannya supaya kamu mengambil peringatan mematuhinya. Okay, itu yang kedua. Yang ketiga, Ustaz cepatkan sikit lah. Okay. Syariat membebaskan manusia daripada pengaruh hawa nafsu dan tipu daya syaitan. Hal ini kerana syaitan sentiasa mencari jalan untuk menyesatkan manusia supaya mereka sentiasa berada dalam kemurkaan Allah yang mengundang bala bencana. Syaitan sentiasa membisikkan kepada manusia supaya menuruti hawa nafsu dengan mengingkari perintah Allah, sedangkan bisikan tersebut hanyalah membawa kepada akibat yang buruk di dunia. Ya. Adik ambil. Di dunia dan di akhirat. Kan? Nak kata apa? Bila kita tengok hukum syarak kan, hukum Islam. Okay? Allah Ta'ala bila haramkan zina, kan? Allah Ta'ala haramkan zina, Allah Ta'ala adakan nikah. Allah Ta'ala haramkan arak, Allah halalkan banyak minuman kat dunia ni. Siapa tak larat nak minum lah. Kan? Kalau pergi bazar Ramadan, penuh ayat macam-macam warna ada. Kan? Allah Ta'ala haramkan khinzir, kan? Babi, kan? Anjing, beberapa binatang. Allah halalkan punya banyak binatang kat dunia ni kita boleh makan. Kan? Maksudnya apa? Allah Ta'ala nak menguji kita lah. Kalau kita ikut hawa nafsu, kita jadilah macam binatang juga. Binatang dia tak menikah. Kan? Lembu jantan dia tengok je lembu betina, dia lompat je. Kan? Dia tak tanya dah nak bila nak, dia tak ajak nak menikah dulu ke. Itu beza kita dengan manusia. Kan? Kalau kamu tengok hubungan zina dengan kahwin sama je. Hubungan kelamin tadi sama je. Tapi dia beza bila kita berkahwin dengan kita berzina. Kan? Bila kahwin kan, apa dia? Seorang lelaki bawa lah rombongan meminang, pergi rumah bakal isteri dia kan, bagi mas kahwin, buat kenduri kan. Keluarga suami pun seronok, bahagia kan. Seronok, gembira, mak ayah gembira. Belah perempuan pun gembira. Kan? Beza dengan berzina. Dia akan sembunyi, dia akan lari sembunyi pada orang kan. Beza kan. Sebab tu beza hawa nafsu syaitan ni dengan apa yang agama bagi. Kan? Dua tadi ada nafsu, kahwin ada nafsu, berzina pun nafsu. Tapi berzina tadi nafsu yang buruk, syaitan dapat dosa. Kahwin tadi nafsu yang baik, nafsu yang sepatutnya lah yang agama syariat kan. Dan dapat pahala. Kan? Nanti dapat pula anak kan. Itu beza dia. Kan? Dapat anak pula buat kenduri akikah, bagi tahu ke orang dapat anak. Orang berzina dapat anak, buang anak dalam sungai. Takut, sembunyi kan. Kan tu beza. Kan sebab tu agama dia syariatkan apa? Mestilah untuk apa? Untuk kebaikan kita. Okey. Ni ayat ni panjang lah. Allah Ta'ala sebut tentang apa? Janji. Janji Allah Ta'ala yang benar kan. Okey. Okey, last. Okay, last, tindakan untuk menjadikan hukum syarak sebagai panduan dalam kehidupan. Yang pertama, sentiasa membaca Al-Quran setiap hari dan memahami maksud dia. Kan, sebab tu kat Perlis ni, kalau budak-budak lelaki ni, kalau rajin pergi masjid dekat Perlis, setiap kali selepas subuh, kan, jemaah biasanya akan baca dengan imam satu muka surat dan baca berserta terjemahan. Jadi siapa yang malas baca Quran boleh pergi masjid. Setiap kali lepas subuh setiap hari. Kat Perlis buat. Kan masjid ustaz sendiri pun dah sampai juzuk apa? Juzuk 7 dah. Baru mula berapa bulan je. Ni baru ni sebab banyak kali juga PKP kan. Kalau tak ada PKP tu rasa dah lebih pada 10 juzuk lebih dah. Kan? Jadi bagusnya apa? Baca Quran, kita belajar sama-sama, lepas tu apa? Baca terjemahan dia. Jadi nak baca Quran ni jangan baca Quran je. Kan kita kena upgrade sikit. Baca terjemahan juga. Sebab kita bukan orang Arab. Kan? Baca Quran saja soalnya macam kita baca memanglah dapat pahala. Kan? Tapi pahala tak lengkap lah sebab kita tidak memahami ayat tu. Okay? Yang kedua, sentiasa mempelajari hadis dan mempraktikkan. Ustaz macam salah baca ni benda ni. Dan siapa dapat baca? Memperkatikannya. Apa ni?
Ustaz Azhar mempraktikkannya ni, betul ya? Sentiasa mempelajari hadis dan mempraktikkannya dalam kehidupan. Mempraktikkannya kot. Okay. Betul ya Razhar mempraktikkan? Betul. Betul ya? Awak macam cukup kataannya. Memperkatikannya. Kan? Mempraktikkan. Kaf tu kena ada dua satu lagi patutnya. Mempraktikkan. Kaf kat belakang tu Ustaz kena ada satu lagi. Dia jadi mempraktikannya. Betul dah tu Ustaz mempraktikkannya. Sentiasa mempelajari hadis dan mempraktikkannya dalam kehidupan. Okay, yang ketiga, sentiasa menghadiri majlis-majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid atau surau-surau berhampiran. Yang keempat, sentiasa bertanya kepada ulama mengenai kemusykilan hukum hakam berkaitan aktiviti kehidupan harian. Yang kelima, sentiasa menghormati guru-guru yang mengajar ilmu-ilmu agama dan ilmu yang berguna dalam kehidupan. Okey, habis. Ada soalan tak? Fi soal muskilah. Anwar ada Anwar? Huzaifah. Huzaifah. Wah, tadi ni Ni lain bateri tak pun habis. Oh, Bateri pun. Tu tukar pergi ni pakai phone adik. Saya pakai phone tadi. Okey, lepas-lepas ni pakat-pakat cah telefon awal-awal lah. Jangan tunggu habis. Pagi-pagi tu lepas subuh tu cah siap-siap. Bagi penuh supaya sehari boleh masuk kelas kan. Ustaz pun cah pula tadi. Ustaz bateri nak habis tadi, Ustaz cah lepas subuh dapat jugalah 90 apa, 90%. Jadi nak guna kan, apa kena buat macam tu lah. Okey. Tak ada soalan dah, ada soalan. Syafiah boleh tak Syafiah? Ada soalan Syafiah? Tak. Ada? Tak ada. Tak ada. Nurin ada soalan Nurin? Tak ada. Tak ada. Okey, kalau tak ada, Ustaz asal sekadar tu lah. Cuma Ustaz nak maklum, Ustaz, itulah quizzes tak ada apa hari ni. Ustaz memang tak rancang nak buat pun. Kan, kamu terus inilah. Kamu sambung kalau tak ada hari ni untuk kelas seterusnya lah. Kamu sambung buat, macam biasalah buat nota. Okey, lepas tu siapkan modul kita tu. Nanti Ustaz akan ni lah, bila kita dah settle syllabus kita nanti, kita akan bincang soalan modul tu lah. Jadi kamu kena buat lah, jangan tangguh kan. Nanti tangguh kamu teruk nak buat lepas ni. Nanti kita akan bincang sama-sama lah. Sebab takut kemungkinan tak boleh pergi sekolah dah. Jadi kita akan bincang melalui Google Meet jugalah. Kan? Jadi kamu bila Ustaz kita dah habis satu tajuk tu, cuba siapkan lah nota dan latihan. Nota je Ustaz sebut itulah. Ustaz nota ni dari dulu lagi Ustaz suruh buat, bukan Ustaz. Sebab tu Ustaz tak pernah pun suruh kamu buat nota ringkas sebenarnya. Ustaz lagi suka kalau boleh salin tu memang detail. Sebab apa? Sebab Ustaz nak kamu menulis sebenarnya. Kan? Kemahiran menulis kamu akan dapat melalui menulis. Kan? Kemahiran bercakap kita akan dapat melalui bercakap. Kemahiran membaca kita akan dapat bila kita banyak membaca. Jadi nota tu memang Ustaz suruh buat ke apa? Ustaz suruh nak kamu biasakan tulis jawi. Kan? Jadi bila kita tengok buku kita baca, kita tulis, dia akan ni tau, secara langsung kita akan ingat. Kan? Bila tengok perkataan dapat, kan? Kita tengok dapat je kita akan tahu. Dal, alif, pa, ta. Kan? Dia spontan. Sebab apa? Sebab kita selalu tulis. Kan? Baca cerita lain pula. Baca kena selalu baca lah. Kan? Baca ni tak ni sangat lah sebab kamu tak ada ujian baca. Kamu ada ujian menulis. Kan? Ujian menulis tu yang dia akan tanya soalan jawab tu. Kan? Jadi penting sebab kita memang diwajibkan untuk PSI dengan PQS. Kamu memang wajib kena jawab dalam jawi. Okay, jadi jangan salah, nanti siapkan lah. Nanti Ustaz akan ingatkan dalam grup tu balik lah. Kamu siapkan modul kita tu lah. Okay. Jadi Ustaz rasa sekadar tu lah untuk hari ni. Okay. Kita tangguh lah. Kita tangguh kelas kita dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Okay.